Assalamualaikum, salam satu dunia. Aku Izfan. Pertama sekali aku nak ucapkan selamat tahun baru pada semua sebab kita telah pun berada dalam tahun 2021 dan meninggalkan tahun 2020 di belakang. Bagi aku yang memberi banyak pengajaran dalam hidup kita. Tak kisahlah dari segi masa, adakah kita dah manfaatkan betul-betul masa yang kita ada. Dari segi pekerjaan, ialah lagi-lagi pada sekarang ni ramai di antara kita yang telah pun kehilangan punca pendapatan. Selepas tu daripada segi simpanan, dulu kita tak pernah terfikir pun nak simpan duit, kita nak enjoy je kan, tak sangka pun musibah ni nak jadi. So dalam video kali ni, sebelum aku pergi ke topik tahun selepas 2020, aku nak sentuh sikit bab pentingnya perancangan dalam kehidupan. Maksudnya perancangan kehidupan kita. Aku rasa ramai antara kita yang tak terfikir pun pasal benda ni ataupun tak peduli langsung pun pasal perancangan dalam kehidupan ni. Kenapa aku cakap perancangan dalam kehidupan ni penting? Kena ingat perancangan dalam kehidupan ni bukan semata-mata untuk jadi kaya je, untuk melancong mana-mana. Tapi sebenarnya yang paling penting untuk meneruskan kehidupan kita, untuk mempertahankan apa yang kita ada. Bagi aku itulah perancangan kehidupan. Kita boleh dapat ke apa yang kita nak kalau kita merancang? Tanda soal. Okeylah, aku bagi contoh diri aku sendiri. Ya, aku tahu aku tak sempurna pun, tetapi aku tak akan cakap kalau aku sendiri tak buat. So, apa yang aku cakap ni berdasarkan pengalaman aku sendiri. Tak silap aku, umur aku 20 tahun waktu tu. Sekarang ni umur aku 25. 7 bulan 1 ni dah 26. So, birthday aku dah dekat lah. Okay, kita back to topik kita. Umur 20 tahun aku dah merancang, aku dah tulis apa yang aku nak capai pada umur aku sekian-sekian. Contohnya pada umur umur aku 27 tahun aku nak kahwin. Umur aku 30 tahun aku nak beli rumah. Dengan ikhtiar, nombor satu ikhtiar, dengan perancangan kehidupan aku dan usaha dan azam aku, pada umur aku 22 tahun aku dah berkahwin. Tadi aku cakap 27 aku nak kahwin, 22 aku dah berkahwin. So aku nak beli rumah pada umur 30 tahun. Realiti aku beli rumah pada umur aku 24 tahun, awal daripada perancangan aku. So dekat situ korang nampak tak, kalau kita dah ada target dalam kehidupan kita, insyaAllah kita boleh capai. Aku bukan nak belagak, aku bukan nak tunjuk apa yang aku ada, tapi itu berdasarkan pengalaman aku. Jadi aku tinggalkan topik itu untuk korang fikir-fikirkan. Tahun selepas 2020. Sedap kan tajuk tu? Kita semua pernah duduk dalam tahun 2020 disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh virus COVID-19 ni. Kita semua terpaksa lockdown, duduk dalam rumah. So kita tak boleh nak hidup bebas seperti biasa. So pada waktu tu takkanlah kita tak boleh berfikir apa yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun seterusnya. Kalau kita perasan tahun-tahun sekarang ni ataupun sebelum ni, pada tahun 2020 banyak company ataupun syarikat ditutup. So ramailah antara kita yang hilang punca pendapatan. Yelah, nak cari rezeki, nak sara keluarga kan. So apa yang boleh terjadi seterusnya? So mestilah akan ada tekanan dalam kehidupan. Dan jangan terkejut, mungkin kadar jenayah pun meningkat. Selain daripada tu, aku rasa kadar kematian pun boleh meningkat. Sebab apa? Sekarang ni pun kes COVID-19 dah cecah 2,000, dah melebihi 2,000. Kita semua tahu vaksin COVID-19 ni memang dah ada. Tapi persoalan dia, bilakah vaksin ni dapat diedar kepada publik? Alright, so aku rasa mungkin lambat lagi. Nak tunggu pada waktu tu, mungkin kes kematian disebabkan oleh virus COVID-19 ni meningkat. So selain daripada tu, korang mesti perasan kalau kita pergi bandaraya mesti akan ada golongan gelandangan ni. Korang pernah terfikir tak yang kita mungkin akan berkongsi nasib yang sama? Seterusnya, korang rasa kerajaan mampu lagi ke untuk berikan ataupun nak keluarkan dana untuk kita semua selepas ini? Apa-apa pun aku nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan sebab masih lagi mampu untuk mengeluarkan dana untuk kita semua. So korang bayangkan kalau dah sampai satu masa kerajaan pun dah
tak mampu untuk keluarkan dana untuk kita dengan keadaan ekonomi yang makin teruk ni. Korang fikir-fikirkan lah. Aku rasa cukup sekadar tu dulu. Sejujurnya aku pun tak ada lah katakan semua benda adalah perkara buruk. Ada juga perkara baik dia. Contohnya lah, ada antara kita yang manfaatkan masa tu dengan belajar perkara-perkara baru, belajar kemahiran untuk diri kita juga kan. So aku sendiri pun tak terlepas belajar perkara baru. Bukan perkara barulah, sebenarnya aku dah buat benda ni lama dah. Pada umur aku 20 tahun aku pernah trade forex, stock market lah kan, saham lah kalau korang tak faham lagi. Lepas tu waktu tu aku dalam kerugian pada umur aku 20 tahun. Dan selepas berlakunya COVID-19 ni, aku terdetik untuk belajar semula macam mana nak trade dengan betul. Alhamdulillah sekarang ni aku dah mula buat profit lah. So aku rasa cukup sekadar tu dulu. Aku harap video ni beri manfaat. Kalau korang rasa beri manfaat kat korang, tolonglah bantu aku dengan tekan butang subscribe, share. Sebab apa, mungkin orang lain pun memerlukan ilmu ni juga ataupun informasi pasal ni juga. Itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye.